kita boleh mulakan sikit-sikit. So hari ni basically kita akan bercerita berkenaan dengan tajuk dia berkenaan dengan V multiple, siapa sebenarnya sesuai untuk kita pakai. Waalaikumsalam Cik Uti, apa khabar? Waalaikumsalam Abang Ayu Nazri. So hari ni kita nak tengok sebenarnya sebab V multiple ni dia lebih kurang ataupun kadang orang keliru sama dia nak berikan ataupun nak suggest pakai V multiple ke pakai V-fit terus ke, sebab sekarang ada V-fit kan, ataupun contoh nak pakai elbow ke, kadang dia pening kepala apa aku nak cadangkan ni. So that's why lah tajuk kita hari ni kita memberi cadangan atau memberi gambaran siapa sebenarnya sesuai untuk kita pakai untuk kita pakai lah, untuk kita sarankan ataupun kita nak suggest cadangkan pada mereka di luar sana untuk mula pakai kita punya V multiple. Okey. Yang pertama je, ini general. Yang untuk general, kebiasaan ni yang kita tahulah, basically semua orang boleh pakai kita punya V multiple. Sebabnya kenapa? Especially untuk perempuan yang Islam yang kadang-kadang biasa pakai handsock, daripada dia pakai handsock yang biasa-biasa, apa salahnya dia pakai handsock luar biasa, kan? Itu contohlah. Okey. So dia boleh upgrade dia punya penggunaan handsock tu, daripada dah biasa pakai handsock yang biasa-biasa ni, dia kan perlu berbau kan, contoh. So kita tukarlah pakai handsock yang luar biasa, insya-Allah tahan lebih lama, lepas tu jadi lebih selesa, tak adalah panas sangat kan. Lepas tu boleh dapat apa kita panggil memberi kebaikan ataupun ada nilai terapi pada diri sendiri. Selamat petang Kak Zaid, apa khabar? Okay, so itu yang pertama lah. So orang yang pertama yang sesuai adalah basically in general semua orang boleh pakai. Cuma kalau kita tengok ada kawan-kawan kita yang jenis betul-betul menjaga dia punya tertib pemakaiannya, kita boleh suggest. Cuma dia yang kita ni agak tengoklah, ada orang kadang boleh pakai ketat ataupun tak nak ketat. Kalau just untuk general, suruh dia pakai yang loose sikit. Okey. Mahal tu. Mahalnya kalau beli sekali, tapi bila kita fikir Kak Nora, kalau kita fikir kita pakai berapa lama berbanding dengan kita pakai handsock biasa-biasa yang mungkin kita pakai sebulan dua hancur, kita tak, insya-Allah tak rasa dia punya rasa mahal lah. Itu biasalah bila kita nak bercerita ataupun kita nak share benda-benda macam ini, isu wang ataupun isu-isu macam ini akan menjadi keutamaan, especially time pandemik ni. Tapi jangan risau, kita jangan fokuskan dahulu tentang ataupun kita jangan fokuskan pada rejection ataupun poin-poin yang negatif dahulu. Kita bila dia cakap apa, kita share dulu apa kebaikannya. Dia cakap, oh betul lah, orang ni nak pakai macam ni, macam tak ada masalah lah, berbaloi lah aku pakai. Dia baru rasa nilai dia. Kita jangan tunjukkan nilai yang hanya nilai panggil apa, nilai kasar dia tu, maksud mata wang tu saja. Kita tunjukkan value yang tersirat atau tersurat tu. Itu yang menunjuk, okey betul lah kau cakap ni. Aku tengok kau pakai pun makin lama makin nampak macam makin cergas, makin sihat, sebagai contohlah. Itu cara kalau kita nak menangani ataupun cuba melembutkan orang yang awal cakap je dah ada rejection. Macam itulah. Okey, so yang kedua, kita tengok, kita pergi spesifik sedikit. Kita pergi spesifik sedikit kepada orang-orang yang ada masalah-masalah ataupun ada penyakit-penyakit lah. Yang benda yang paling utama sekali adalah orang-orang yang ada masalah edema. So edema ni ataupun ayat mudah dia, badan dia orang ni tak mampu untuk mengeluarkan cecair ataupun liquid secara normal, kerana menyebabkan dia punya, bila pengumpulan air ataupun cecair itu berlaku, dia akan menyebabkan kawasan yang tersumbat itu menjadi gelembung ataupun menjadi bengkak. Itu yang kita panggil edema lah. Okay. So basically edema ni banyak jenis. Dia ada beberapa, dia bergantung pada tempat dan kenapa dia berlaku lah. Dia ada beberapa jenis. Untuk dia, saya share sikit lah. Yang pertamanya peripheral edema. Yang ni kebiasaannya berlaku dekat kaki, tapak kaki kita, lepas tu kat bahagian ankle. Okay, kalau kebiasaannya berlaku peripheral edema ni, antara punca ataupun mengapa benda ni berlaku adalah kemungkinan besar, ini adalah salah satu tanda yang kita mungkin ada masalah blood circulation ataupun kita punya lymph node
dan juga ataupun kita punya kidney ada problem. Yang ini apa nama? Yang ini antara, kalau orang jenis nak tahu jenis-jenis edema ni, dia kena dapatkan diagnosis daripada doktor lah. Hari ni kita share supaya korang nampak, oh saya pernah mengalami benda-benda macam inilah, apa sebab dia. Kita boleh nampak daripada kita sharing pada petang ini. Okey, itu tugas saya, ataupun mengapa saya suka share benda-benda spesifik macam ini, sekurang-kurangnya dapat menambah ilmu. Dan korang-korang kita nampak, oh aku pernah jadi macam ini, oh rupanya ini nama panggilan dia, contohlah. Tapi kalau kita nak classify ataupun nak spesifikkan, kita kena jumpa dengan doktor supaya doktor boleh sahkan secara spesifik lah. Jangan kita buat self diagnose. Sebab orang zaman sekarang ni dia terlalu bijak, mengalahkan doktor yang kat luar sana yang terpaksa 5 tahun study plus setahun ataupun sekarang 2 tahun ambil housemanship. Sekarang dah kontrak, tak tahu bila dia nak tetap. Baru dia orang betul dapat medical doctor tu. Betapa lamanya dia orang nak dapatkan title ataupun nak dapatkan pengesahan untuk buat diagnosis ni. Kita kejap-kejap je tengok YouTube je, ataupun tengok Facebook, ataupun tengok Google je dah boleh self diagnose. Jangan macam itu. Edema tu apa? Ayat mudah dia bengkak apa ayat mudah? Sabarnya kat No. Ayat paling mudah adalah kaki kita tu bengkak air. Bengkak air lah ayat paling mudah. Bengkak air. Kalau tengok kaki kita tu bengkak air, bengkak tiba-tiba bengkak, lepas tu memang kita nampak memang jenis yang banyak air kat dalam tu, nanti kita panggil edema lah. Itu ayat bahasa Inggeris dah. Ayat mudah dia, ayat kampung ni saya rasa bengkak air kot. Saya tak pasti kalau orang lain gunakan istilah lain untuk bahasa Melayu, saya rasa tu bengkak air yang biasa saya gunalah. Dia ayat, kalau maksud dia condition di mana kita punya badan, especially biasanya berlaku kat kaki. Kita punya badan sampai kita punya kaki, kebiasaannya kalau kita tengok, dia boleh bezakan. Dia tak semesti dua-dua belah akan berlaku. Kalau kaki lah sebagai contoh, ataupun kita punya tapak kaki tu, yang kaki yang belah atas ni, kita nampak bengkak semacam sebab kita berdiri lama sangat, ataupun duduk lama sangat, kita himpit kaki kita tu, tiba-tiba kaki kita bengkak. Especially kalau kita tengok ibu-ibu yang mengandung, memang ada masalah yang berlaku macam ni. Itu adalah pedal edema. Pedal edema ni bermaksudnya biasanya kalau bahasa Inggeris pedal tu maksudnya tempat kita berkayuh lah. So kalau kat tangan manusia ni, kalau kat anggota manusia ni, basically pedal tu kita classify atau kita fokuskan dekat tapak kaki kita ataupun kat kaki kita. So maksudnya pedal ni biasanya berlaku dekat tapak kaki ataupun kaki yang berpunca, kebiasaannya disebabkan pregnant. Kalau lelaki tak adalah berlaku benda ni sebab lelaki tak pregnant. Cuma dia pregnant makanan banyak, itu lain lah. Okey. So itu yang kedua. Yang ketiga dia ni lymphedemia, macam nak sebut maksudnya dia orang ini biasanya bengkak kat bahagian lymph node, ataupun bengkak kat bahagian limpa, ataupun bengkak dekat bahagian tempat white blood cell ataupun kita punya sel darah putih. Kawasan-kawasan situlah maksudnya. Okey. Yang ini kebiasaan yang berlaku macam tadi, kalau kita perasan, Kak Bani ada share, berlaku kepada mereka yang dah buang dia punya lymph node. Disebabkan kebiasaan ni, kenapa dia buang, kebiasaan ni orang tu ada kanser lah, ataupun walaupun tak dibuang, kadang-kadang disebabkan mereka ada buat ataupun undergo kemoterapi ataupun radioterapi. Kebiasaannya mereka ini akan mengalami lymphedemia. Waalaikumsalam Rohizan dengan Kak Jun, apa khabar? So kenapa biasanya dia akan berlaku dekat bahagian arm tangan arm dengan bahagian kaki. So biasanya disebabkan oleh damage dekat kita punya lymph node lah, macam saya cakap tadi. Okey. Ini antara punca kalau berlaku lymphedemia. Ini spesifik lah untuk orang yang memang biasanya cancer patient yang dah undergo radioterapi ataupun kemoterapi, dia ada risiko untuk kena lymphedemia ni, maksudnya edema dekat bahagian lymph. So yang seterusnya pulmonary edema. Pulmonary edema ni lebih kepada kita punya paru-paru, macam kita panggil paru-paru kita ini ada
pengumpulan air dekat situ. Bila berlaku pulmonary edema ni, dia risiko dia orang tu senang sesak nafas lah. Takut juga ada nanti lung infection segala benda tu. Sebabnya biasalah bila kita terlalu banyak benda yang moist ni, kita akan merisikokan badan kita nak kena infection. Sebabnya kita virus atau bakteria ni kan suka tempat-tempat yang lembab. So yang seterusnya, cerebral edema ni berkaitan dengan kita punya otak lah, ataupun kita punya brain. Ini biasanya berlaku jika kita berlaku hentakan kuat sebagai accident ke, ataupun kita punya salur darah dekat bahagian otak tu ada kecederaan ataupun koyak ataupun pecah dan juga mungkin orang tu ada tumor ataupun ada allergic. So dia orang akan mengalami cerebral edema. Dan last sekali macular edema, yang ini berkaitan dengan mata. So maksudnya kan saya cakap sebelum ni, mata kita kan banyak sangat salur darah dan juga sistem saraf. So bila berlakunya tersumbat dekat bahagian mata, especially dekat kawasan yang kita panggil makula, yang ini akan menyebabkan nanti ada berlakunya edema lah kat kawasan situ. Nanti menyebabkan mata kita akan jadi rabun dan menjadi buta pun boleh jadi. Kalau macular degeneration pun penyakit makula ni tidak ditangani dengan sebaik mungkin. Dia macular degeneration tu berbeza. Dia akan menyebabkan kita punya orang tu punya penglihatan, dia boleh nampak sekeliling, yang tengah-tengah tu hilang. Dia macam hilang penglihatan kat tengah-tengah bulatan ring tu. Macam itulah. Dia itu lain penyakit lah. Okay. So saya nak ulang sekali. Basically ada beberapa jenis edema yang kejap lari kejap. So saya ulang suara kembali. Ada beberapa jenis edema yang biasanya berlaku, yang kebiasaannya peripheral, yang kebiasaan yang berlaku pada diri kita, yang biasanya berlaku dekat tapak kaki, dekat kita punya ankle. Kalau contoh untuk orang yang mengandung, biasanya kita panggil pedal edema. Okey, yang kalau yang spesifik yang ada jenis penyakit yang macam orang ada kanser, kita panggil lymphedema. Okey, kalau orang yang berkaitan dengan kita punya salur pernafasan, kita panggil pulmonary edema. Yang tadi yang kat otak kita panggil cerebral edema. Kalau kat mata, macular edema. So dia banyak spesifik, tapi basically saya nak sampaikan kenapa saya nak bagi tahu jenis-jenis edema ni, sebabnya sebenarnya edema ni berlaku dekat satu badan kita. Bukan yang kebiasaannya berlaku dekat tapak kaki ataupun kat kaki semata-mata. Okey. So tadi Kak Nur ada tanya, Zainul, apa punca dia kan? So saya akan sebut sekarang ni. Ini antara punca-punca mengapa ataupun bagaimana edema ni boleh berlaku kat diri kita. Okey? Tak semestinya kita ada penyakit baru kita dapat edema ni lah. So yang pertamanya, kebiasaannya berlaku disebabkan punca graviti. Yalah, punca graviti sebab tu biasanya berlaku kat kaki. Sebabnya biasanya kaki kita kan akan melawan graviti. So nak pump, nak pump kita punya darah tu, dia terpaksa bergaduh. Nak melawan graviti. So dia penat sikit. Enjin kena kuat, pumping power kena kuat. Tak nanti tak dapat nak naik atas lah. So masa pasal graviti ni kebiasaannya disebabkan contoh orang tu duduk terlalu lama. Macam saya cakap awal tadi, duduk terlalu lama ataupun berdiri terlalu lama, menyebabkan orang tu boleh ada mengalami edema. Yang sangat paling mudah kita tengok biasanya orang pregnant lah. Sebab orang pregnant biasanya memang ialah extra weight kan, ataupun orang yang ada masalah obesity pun akan mengalami masalah edema ni. Sebenarnya bila extra pressure yang dia orang put dekat dia orang punya diri, menyebabkan dia orangnya blood circulation ni akan terganggu. So bila benda ni terganggu, kita akan nampak lah kita punya kaki ni kembung sebelah kanan lah, tiba-tiba kembung belah kiri lah sebagai contoh. So benda ni kalau ada orang kadang-kadang menyebabkan dia jadi tak selesa, ataupun kadang-kadang dia punya kekuatan kaki tu tak kuat. Ada orang kadang-kadang dia jadi tak seimbang. Dia bergantung pada orang. Kalau contoh okey. So kita nak kena nak berjaga-jaga. Sebabnya kalau contoh pasal edema ni, kalau kita tak jaga elok pun nanti dia ada berkait rapat dengan penyakit-penyakit. Macam contoh
sakit buah pinggang, macam contoh penyakit jantung, sebabnya ada point ataupun ada apa faktor kenapa edema ni berlaku disebabkan kadang-kadang orang tu ambil makanan-makanan yang banyak dengan garam. So bila banyak garam ni nanti ada impak ataupun impact kepada kita punya bacaan blood pressure kita. Nanti lama-lama menyebabkan kita punya jantung kita tu tak berapa nak sihat. Itu contohlah. Okey. So yang kedua, kenapa ataupun macam mana edema ni berlaku? Yang ini disebabkan kita punya vena ataupun maksudnya kita punya salur darah yang membawa karbon dioksida ataupun toksik nak kembali kepada kita punya jantung ataupun kembali ke jantung, dia tak kuat. Kita ada arteri dengan vena kan. So arteri ni biasanya bawa oksigen. Yang kalau kita tengok dekat zaman-zaman sekolah, biasanya kalau kita tengok saudara ni ada dua, satu yang warna biru, satu warna merah. Yang vena ni maksud warna merah, warna biru. Kita tak yang tu dia orang tak membawa nutrisi, tapi biasanya dia orang membawa waste product lah. Ayat mudah dia. Okey. Yang ini biasanya vena dia lemah menyebabkan kita tak mampu untuk bawa oksigen, darah dan juga oksigen tu kembali kepada kita punya jantung. And benda ni sangat-sangat prominent ataupun sangat-sangat okey. So maksudnya daripada edema ni sendiri boleh lead to varicose vein. Apa tu varicose vein? Varicose vein itu adalah simpul biawak lah, simpul menggarung, simpul biawak. Itu biasa maksudnya kat kaki kita ni kebiasaan ni kalau perempuan lah nampak kita punya saraf saluran darah tu bertimbul, terbujul ke atas. Nanti nampak dia macam timbul lah, macam semacam je, dia jadi macam tatu. Kenapa dia berlaku? Disebabkan oleh kita punya valve ataupun kita punya pintu yang menutup keluar masuk darah tu, nak kontrol jalan raya darah tu, dia jadi tak beroperasi dengan baik. Sepatutnya dia naik tutup, tapi disebabkan ada problem ataupun ada masalah berlaku, dia punya valve tu tak dapat tutup dengan baik. Line tak berapa clear Allah, minta maaf lah yo. Yang ini saya tak pasti sebab saya punya line ni nampak okey. Tapi tak apa, jangan risau Kak Zaid. Kita biasalah dugaan kita masa nak mendapat dan menuntut ilmu ni. Sebab lagi-lagi time sini penuh dengan orang nak menggunakan internet. So biasalah. Tak apa. Saya rasa ada certain orang je yang kalau ada masalah lain bagi tahu saya nak tengok sama ada masalah saya ataupun masalah orang lain. Tengok Kak Ajun Kak Ajun gunakan husband dia punya ke anak dia punya Facebook ni. So memang contoh tadi dia balik lead to simpul biawak ni. Memang kalau orang yang mengalami masalah simpul biawak ni, dia memang kita akan rasa dia punya kaki yang belah kena simpul biawak tu rasa lemas macam. Sebabnya kenapa? Dia tak mampu untuk bawa oksigen ataupun dia tak mampu untuk bawa benda yang toksik-toksik tu bawa balik ke atas atau bawa balik jantung untuk kita pump keluar. So ada gangguan dekat situ. So macam mana kita nak atasi dia? Inilah kita balik pada point yang pertama, isu kita hari inilah kita boleh pakai kita pakai so macam mana contohlah kalau kita tengok kita tengok macam mana kita nak bantu pasal varicose simple mengkarung ni. Basically macam mana nak bantu, dia ada satu compression, maksudnya kita akan menekan untuk bagi extra pressure pada kaki kita tu supaya kita punya dekat pasaran ataupun dekat farmasi banyak je diorang jual compression sock yang berfungsi untuk membantu meningkatkan blood circulation dekat bahagian kaki tu, meningkatkan blood circulation di bahagian kaki supaya
kita punya blood circulation tu lebih baik untuk mengurangkan risiko masalah-masalah yang berkaitan dengan circulation inilah. So itu kalau nak compare yang compression shock dengan kita MXP punya ataupun Viken punya produk, dia membezakan ini adalah dua-dua kita ada compression punya punya teori ataupun compression punya impact, tetapi yang membezakan yang paling ketara adalah kita punya ingredient atau bahan untuk menghasilkan kita punya produk Viken ini ada sinar inframerah jauh dan juga dan juga kita punya negative ion. Makin ramai ni yang ada masalah lain ni. Aduh. Kejap. Saya cuba tutup saya punya penggunaan line-line yang ada di telefon sebentar ya. Ni maksudnya saya punya masalah ni. Aduh, sorry. Kejap Hai, line. Berbaik-baiklah dengan saya. Okay, harapnya okey lah Saya dah cuba tutup segala gadget yang ada kat saya punya ni supaya memudahkan laptop ni tarik. Harapnya tak teruk sangat lah. Okay, so berbalik pada isu tadi. Beza kita dengan compression shock yang di luar sana yang memang jauh lebih murah, tak tipu. Kadang 20 ke 30 lebih, RM30 lebih boleh dapat dah compression shock tu. Mungkin ada lebih murah lagi, wallahualam. Tapi dia punya range harga tak sama macam kita. Beza dia kenapa? Cakap tadi kita ada, terima kasih kat Bani kerana tolong highlight, kita ada inframerah jauh dan juga kita ada negative ion yang membantu. Selain daripada kita ada bioresonance punya efek yang boleh meningkatkan, memberi impact lebih dalam ataupun lebih bagus lagi dalam mencantikkan kita punya salur darah. Okay. Satu lagi kita teruskan. Itu nak membezakan. Sebabnya kadang-kadang tu fikir apa beza compression shock dengan kita menyefikannya produk, kenapa yang tu lebih murah? Sebabnya kebanyakan doktor dan juga fisioterapis biasanya dia orang akan, kalau contohlah orang yang ada masalah blood circulation dekat bahagian kaki ni, ataupun orang ada simpul berawak ni, biasanya memang fisioterapi ataupun doktor akan suruh je beli compression shock yang ada dekat pasaran ataupun yang ada dekat dekat farmasis. Memang benda ni dah dimasukkan dalam macam mana dia orang punya guideline lah, untuk sebagai salah satu cara untuk menangani masalah yang sedemikian rupa. So anda pun boleh share. Okay. So yang seterusnya, edema ni berlaku untuk kenapa dia boleh berlaku, bukan untuk macam mana edema ni boleh berlaku. Antara satu punca dia adalah disebabkan mereka ni ada penyakit seperti sakit jantung, penyakit hati, liver, ataupun penyakit buah pinggang, ataupun orang tu ada masalah diagnose macam saya cakap awal-awal tadi. Okay. So seterusnya, kadang-kadang ada disebabkan oleh kita punya ubat-ubat yang kita makan, especially ubat-ubat yang berkaitan dengan nak control blood pressure ataupun nak reduce pain ataupun nak kurangkan sakit, boleh menyebabkan kita punya blood circulation ataupun kita punya salur darah tu akan tersumbat. Okay. So, yang seterusnya selain daripada pregnant, yang last sekali adalah macam cakap awal tadi, orang tu makan banyak sangat garam. Tak tahu apa benda. Suka sangat makan garam banyak ni kan. So, itu yang jadi punca kenapa orang tu jadi edema. Ya, betul. Antitila. Yang kebiasaannya kalau dekat farmasi memang warna biru lah. Dekat hospital macam Kak Bani cakap, dia berwarna putih. Itu biasa. Dan kita itu, that's why sebenarnya benda tu boleh kita gunakan ataupun kita nak kaitkan. Sebabnya memang konsep dia lebih keras sama. Cuma yang kalau tengok yang sekarang ikut teknologi, dia orang dah buat dah dalam dalam compression shock tu dia orang guna jugalah ada antibakterial punya function jugalah. Ada dah guna macam itu. Okay. So itu antara punca ataupun sebab kenapa seseorang itu mengalami masalah edema. So saya ulang kembali. Yang pertama disebabkan gravity, ataupun kalau gravity ni kita kaitkan dengan orang tu duduk terlalu lama ataupun berdiri terlalu lama. Yang keduanya disebabkan dia punya vena ataupun vein, salur darah mereka tu
menjadi lemah, ataupun dia punya valve ataupun injap nak tutup ataupun mengawal pergerakan darah itu naik ke atas, dah jadi kurang baik dia punya function. So menyebabkan lead ataupun menjadi punca kenapa seseorang itu mengalami masalah simpul biawak. Okey. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit yang kita alami seperti penyakit jantung, penyakit thyroid, penyakit liver ataupun hati, dan seterusnya penyakit buah pinggang. Okey. Okay, Kak Jun ada tanya apa ni? Customer saya orangnya berisi, dah guna Vima Tipu 2 tahun, lengannya nampak menggelebih. Boleh saya syorkan pakai ribbon cream? Boleh, tak ada masalah Kak Jun. Tak ada masalah, boleh kita ikhtiar. Okey. So saya lagi 3 poin tadi yang saya nak recap. Orang-orang tu mungkin kesan sampingan daripada ubat-ubat yang dia makan. Seterusnya disebabkan dia makan garam lebih ataupun dia pregnant. Okey, itu antara orang cakap lama banyak makan. Ya, yang itu lain. Itu perumpamaan. Ini yang makan garam betul tu, itu masalah. Yalah, maklumlah orang makan garam yang perumpamaan atau apa simple bahasa ke itu tak ada masalah, itu bagus. Dia lebih berpengalaman. Jangan dia makan garam betul-betul, tu masalah dunia tu. Yalah, maklumlah sekarang ni kan zaman yang kita serba apa kita panggil, serba kekurangan, ada kekangan. Kadang-kadang ada orang yang kurang bernasib baik daripada kita, hanya makan macam itu je kan. So kita harapnya mereka adalah dapat bantuan daripada kawan-kawan di sebelah, jiran-jiran ke ataupun orang yang sepatutnya memerlukan bantuan untuk membantu mereka. Di samping-samping kita bercerita pasal iman ni, kita buat selingan pesanan penaja je. Okey. So itu antara yang kita boleh kaitkan dengan edema. Sebabnya memang edema ni kita, ya betul, dia jadi ya betul Kak Jun. Kalau kita duduk terlalu lama pun akan menyebabkan kita misal darah tu terpendam disebabkan berat badan yang ada. Tak kisahlah walaupun kita ringan, disebabkan extra pressure yang kita letak, menyebabkan kita boleh berlakunya edema tu. Nanti disemut-semut kat kaki tu, susah nak berdiri, susah nak bangun, payah pula jadinya kan. Tiba tergulik pula. Ini biasa, macam contoh kalau kita boleh pergi sembahyang Jumaat, duduk lama sangat kan, tiba nak bangun dia, masya-Allah susahnya nak bangun sebabnya semut-semut kat kaki. So yang seterusnya ada satu lagi kondisi atau condition yang dipetik daripada grup Cik Zulkaya kita, di mana Cik Antoni ada Mr. Antoni ada tanya berkenaan dengan restless leg syndrome. Apa maksud restless leg syndrome ni? Bermaksud di mana satu condition di mana kaki seseorang itu dia akan berasa benda yang pelik. Benda yang pelik ni sama ada benda tu macam ada benda yang menggeletik kat kaki tu walaupun tak ada benda. Rasa macam gatal yang semacam, tapi tak ada benda pun yang menyebabkan dia gatal, ataupun rasa panas macam kat kaki tu, ataupun ada something lah, masih benda pelik yang kita tak tahu apa punca dia. Itu dipanggil restless syndrome kaki. Di mana cara dia, kebiasaannya orang-orang sedemikian rupa macam mana dia orang nak hilangkan bila benda tu serangan tu berlaku, dia orang kena berjalan atau kena bergerak. Sebab itulah nama penyakit atau nama masalah tu restless leg syndrome. Memang nak menyebabkan orang itu kena bergerak, baru dia punya penyakit ataupun serangan tu direda. Dan kebiasaannya bila dia berlaku, biasanya berlaku semasa orang tu selalu berehat, atau yang to be specific biasanya kat petang-petang hingga kat waktu malam, yang hingga menyebabkan orang tu ada gangguan waktu tidur lah, tak dapat tidur yang cukup, tak dapat tidur yang lena. Biasanya doktor akan kaitkan sindrom ini dengan masalah sukar nak tidur. Cumanya masih lagi tidak ada sebab utama atau punca utama yang menyebabkan penyakit atau situasi ini berlaku. So memang nak kena jumpa dengan doktor supaya doktor diagnose betul-betul untuk dapatkan sebab dia berlaku. Tapi masalahnya kadang doktor pun tak, doktor pun kadang-kadang pening kepala nak cari sebabnya dia just benda ni dia terlalu subjektif. Dia bergantung kepada dia bergantung kepada report ataupun apa yang penceritaan yang diberikan oleh pesakit tersebut.
benda ni tak dah terlalu serius, cuma dia kalau yalah sebab dia dikaitkan dengan kualiti tidur, nanti akan menyebabkan orang tu jadi depression, anxiety, jadi sleep disorder. So nanti jadi masalah kesihatan yang lain lah. Sebabnya memang kalau ada kes di mana kalau tengah malam benda ni berlaku, ada orang tu terpaksa kena berjoging ataupun berjalan sebentar ataupun naik basikal untuk hilangkan rasa kaki tu. Bukan rasa kaki tu, rasa tak selesa kat kaki tu. Okay. So antara punca ataupun antara sebab restless leg syndrome ni adalah disebabkan oleh benda ni biasanya doktor berajar benda ni berkait dengan kita punya neuron ataupun kita punya sistem saraf, di mana kita punya sistem saraf ni tak dapat menghantar signal sebaik mungkin yang terutama dekat bahagian dopamin punya signal ni lah, dopamin punya hormon. Dia kat situ ada masalah. Okey. Kejap mana penyakit kat sini. Benda-benda yang berkaitan ataupun benda yang menjadi punca orang tu mengalami masalah restless leg syndrome ni. Yang pertamanya orang tu ada masalah dia dah kena penyakit buah pinggang yang dah kena buat cuci buah pinggang. Maksudnya ada hemodialisis. Orang tu kemungkinan besar ada masalah kekurangan iron ataupun zat besi dalam dia punya dalam badan dia. Yang ini nak doktor kena diagnose. Macam mana biasanya kalau orang ada masalah kekurangan zat besi ni, biasanya dia orang ada sel darah merah yang rendah lah, HB yang rendah. So biasa bila HB rendah, so badan dia orang tak dapat menghantar oksigen yang secukupnya lah. So that's why dia ada masalah, mungkin yang menyebabkan dia punya kaki tu ada problem dengan nak dia jadi trigger something lah. Okay. Yang seterusnya disebabkan minum alkohol ataupun ambil barang-barang yang ada tinggi nikotin ataupun kafein yang tinggi, menyebabkan menjadi salah satu punca orang ni boleh dapat restless leg syndrome. Ataupun orang yang ada masalah nerve problem ataupun dia punya sistem saraf tu ada damage, dia akan jadi boleh rasa macam inilah. Yang ini memang nak kena check dengan doktor untuk pastikan sama ada ataupun bagaimana dia nak atasi. Cuma saya nak share bagaimana kita nak boleh bantu mereka ini. Mana tadi? Okay, so kalau yang pertama dia, kalau kita tengok in general, untuk kita buat perubahan secara lifestyle punya habit, kita boleh ubah dengan yang pertamanya dengan cara kita perbanyakkan exercise. Kalau contoh punca leg rest punya sindrom ni disebabkan oleh dia minum alkohol, minum kafein terlalu tinggi ataupun ambil nikotin atau tobacco terlalu banyak ataupun smoking terlalu banyak, dia kena kurangkanlah tabiat yang tak elok tersebut. And cuba dapatkan tidur yang secukupnya ataupun balancekan balik ataupun cuba jadualkan dia punya waktu tidur. Sebabnya biasanya bila mereka mengalami masalah restless leg syndrome ini, mereka ada gangguan untuk tidur. So memang dia orang perlukan tidur yang secukupnya, sebabnya dia orang akan jadi sangat-sangat letih dan lesu. Sebabnya biasalah sama macam insomnia. Nanti dia orang tak cukup tidur kan. Okey. Seterusnya cara dia kita selalu masaj kaki kita. Selalu masaj kaki kita ataupun kita letak kalau kita mandi dengan air yang suhu panas sikit untuk improve dia punya blood circulation, ataupun kita gunakan heat pack ataupun ice pack untuk improvekan blood circulation yang ada dekat kaki lah. Okey. Tak pun senang saja pakai kita punya produk MSB. V multiple yang ada ni kita pakai. Sebabnya tadi kalau kita tengok cara nak membantu kurangkan masalah restless leg syndrome ni, kita kena sentiasa massage ataupun kita kena kasih panaskan kawasan kaki yang ada masalah ni. So cara paling mudah pakai kita punya produk weekend. Sebabnya kita boleh massage setiap masa kita pakai, kita boleh meningkatkan kita punya blood circulation dan kita menjaga suhu tapak kaki kita tu jadi dalam suhu yang optimum. So kena dengan cadangan. Yang ini cadangan ni saya ambil dekat website. Yang ini National Institute Neurologic Disorder and Stroke bukan saya buat sendiri. So daripada situ saya kaitkan dengan produk kita. Anda boleh check. Dan kalau contoh orang tu memang punca dia ada masalah restless leg syndrome ni disebabkan oleh iron deficiency ataupun kekurangan zat besi, so kita suruh dia makan ataupun ambil makanan-makanan yang tinggi dengan zat besi untuk memudahkan atau membantu mengurangkan masalah restless leg syndrome tersebut. Okey.
So berbalik pada kita tajuk pada hari ini. Tadi awal-awal saya dah cerita, orang yang pertama boleh pakai adalah semua orang boleh pakai. Dan yang tu basic untuk yang lebih spesifik, kita boleh tujukan kepada mereka-mereka yang perempuan yang nak pakai yang selalu pakai hand sock. So dia boleh upgrade pada kita boleh upgrade daripada pakai handsock biasa-biasa kepada upgrade kepada handsock yang luar biasa. Yang keduanya, kita target pada orang yang ada masalah edema. Tak kisah edema dia berlaku kat di mana-mana, kita boleh suruh dia pakai. Kalau contoh dia berlaku kat bahagian tangan ataupun berlaku dekat bahagian kaki, so dia boleh pakai kita punya V-multiple itu sendiri. Kalau dia berlaku dekat bahagian kepala, suruh dia pakai cap. Okey. Kalau dia berlaku dekat bahagian pulmonary atau bahagian pernafasan, suruh dia pakai vest, pakai kita punya bicontour ke ataupun bahagian kita punya V-spine. V-spine tak ada rasa sangat. Kalau bicontour dengan ataupun vest tu boleh lah, atas sikit dan cover kan. So dapat kawal ataupun kuat kita punya bahagian pulmonary. Sama kalau kat mata, senang, kita tunggu. Sebab produk dia tak sampai lagi. Bila dia sampai nanti, boleh kita guna letak kat mata. Nak kurangkan ataupun mengurangkan masalah edema tu. Kalau muka kita ni kembung, ada edema, muka kita berair sikit, sembab je kan, boleh pakai kita punya pakai V-Fizz tu. So itu yang kedua. Yang ketiganya, kita bagi kepada mereka-mereka yang ada masalah simpul biawak itu ataupun varicose vein. Sebabnya memang orang yang ada masalah varicose vein tu, memang kita tahu dia punya valve ataupun dia orang punya vena ataupun dia punya salur darah tu memang dah lemah ataupun tak berapa kuat. So sebab itulah menyebabkan dia orang punya kaki tu tertimbul-timbul dia punya salur darah. Okey. Bagi orang yang bukan muslim, yang pakai skirt ke mini skirt ke, nanti kan benda tu menjadikan kita panggil mengurangkan dia orang punya confidence level. Bila dia orang nak pakai skirt tu, tiba alamak nampak kan tak cantik nanti kan, jadi kurang lah confidence level. So dia orang boleh pakai kita punya ni V-multiple setiap hari sekurang-kurangnya untuk mengurangkan, especially bagi mereka yang tak ada lagi masalah simpul biawak ini, especially perempuan, risiko anda sangat-sangat tinggi. Okey. Sebabnya kenapa benda ni bila dah meningkat usia, risiko tu nak kena tu lebih tinggi. Okey, ni untuk perempuan, especially untuk perempuan. So tak semestinya anda dah ada simpul biawak ni baru nak pakai. Kalau dah pakai, kalau dah ada, lambat sikit dia nak ni. Okey. Untuk orang yang tak ada tu wajib pakai. Sebabnya takkan dah kena baru nak pakai, nanti macam mana nak saudara tu nak cuba diluruskan, susah. Possibility tu susah. Okey, sebabnya yalah kita tahulah kan, benda yang dah rosak payah nak dielokkan sebaik mungkin. Boleh elok tapi dia punya condition tu tak sama macam awal-awal dia terjadi. So that's why bagi tahu lagi-lagi pada mereka yang selalu rasa kebas-kebas bila duduk ke berdiri terlalu lama, rasa kebas-kebas kaki, suruh je orang mula pakai. Tak ada masalah untuk kita untuk kita panggil untuk mencegah. Okey, itu yang ke berapa tadi saya cakap tau? Yang ketiga. Yang keempat tadi berkenaan dengan kita punya restless leg syndrome tadi. Yang ini kalau mereka ada restless leg syndrome, boleh suruh dia orang pakai V-multiple, ataupun boleh je kalau nak berlari, nak berjoging ke, rasa pakai V-multiple tu agak macam tak selesa sebab takut dia berjatuh saja kan, boleh pakai kita punya V-Fit. So ikut kita punya keselesaan. Cuma yang spesifiknya kita pakai V-multiple ni sebabnya dia akan betul-betul pegang betul-betul dekat kawasan bahagian kaki ataupun tangan itu semata-mata. Okey? So kejap saya tengok. Kalau tengok saya punya point untuk hari ni saya dah share sebab cukup saya punya point yang saya nak sampaikan. So ada siapa-siapa yang ingin bertanya berkenaan dengan tajuk kita pada hari ni, especially penyakit-penyakit yang saya share ke? Ya, saya tengok dulu sebabnya ramai menaip ni. Saya tak perasan kau ada soalan. Kita tengok. Okey, bermasa ni belum ada soalan. Saya just nak ingatkan kepada mereka yang sedang seronok share
dan juga bersemangat nak join kita punya MSB contest tu, kita punya tag ataupun kita punya hashtag adalah MSB Contest 2021 Jangan MSB Contest saja. Tak diterima nanti Kang. So perbetulkan jika anda rasa anda punya hashtag tu tak tepat, boleh anda edit, tak ada masalah, edit je, tambah yang 2021 tu. Kalau yang dah betul tu tak ada masalah, teruskan. Bagi yang kadang rasa-rasa tersalah buat, minta jasa baik, kalau betul-betul nak join, edit anda punya hashtag tu supaya valid untuk join kita punya kontes ni. Harap penat je. Anda cakap, kenapa Cik Zainul tak terima saya punya ni? Sebabnya salah kat kita. Contohlah. So that's why kita kena alert lah pasal tu. Itu share pasal yang MSP contest tu. Okay. So harapnya anda jelas dengan fungsi ataupun cara kita nak, ataupun dah nampak dekat nak pakai Viv Multiple ni semua ada lagi orang-orang yang aku boleh share sebenarnya. Selama ni aku ingat just nak pakai jadikan handstock saja. Tapi lepas saya share ni mungkinlah ada idea tambahan sedikit, walaupun tak banyak, adalah sikit yang saya boleh beri idea pada anda semua. Sebabnya kadang-kadang macam contoh macam restless syndrome tu, kalau Miss Anthony tak tanya, saya pun tak ada beri nak cari ni. Miss Anthony tanya dalam grup, tak ada saya jawab dalam grup, tapi saya alang-alang tajuk hari Jumaat hari ni saya nak bawa benda ni, saya terbawa pada hari ni supaya semua orang boleh belajar lah pasal berkenaan dengan isu tersebut. Okey. Betul. Terima kasih kerana ingatkan. Sebenarnya itu point, salah satu lagi point yang saya nak cerita pasal orang yang bersukan. Terima kasih pada Ilmas. Sebenarnya siapa gerangan ni, terima kasih banyak-banyak ingatkan. Sebab untuk orang yang bersukan, kenapa sesuai pakai produk weekend, terutamanya Vfit ataupun Multiple, especially kat bahagian kaki. Sebabnya bila kita exercise, badan kita akan menghasilkan lactic acid. Okay, by product kita exercise banyak ni, kita akan menghasilkan lactic acid. Bila lactic acid ni terlalu banyak, dia akan menyebabkan kita cepat rasa letih dan lesu, ataupun menyebabkan kita senang rasa kram kaki. Kalau kita tengok orang yang tak fit, maksudnya dia tak biasa bekerja berat, tiba-tiba dipaksa ataupun dia memaksa diri dia untuk berlari lah, sebagai contohnya dia pergi berjoging 5-6 km lah secara paksaan. Okey, kita yakin pasti nanti malam ataupun kejap lagi separuh jalan tiba-tiba dia cramp. Sebabnya kenapa? Badan dia tu menghasilkan lactic acid terlalu banyak dan menyebabkan badan dia tak boleh nak bawa keluar, ataupun lactic acid tu tak dapat dibawa keluar dengan dalam keadaan normal, menyebabkan dia akan accumulate ataupun dia akan terkumpul dekat satu tempat tu. Contoh kat bahagian kaki, dia akan berkumpul kat bahagian kaki. Tu yang menyebabkan nanti kaki tu cramp. Sebab bila lactic acid ni terlalu banyak, dia akan menyebabkan otot kita tu tak dapat oksigen yang secukupnya. Dia akan mengganggulah sistem dekat kawasan tersebut. So that's why sangat-sangat bagus sebenarnya produk vegan ni untuk kita gunakan bagi mereka yang bekerja berat, bekerja menggunakan kudrat badan, ataupun orang yang selalu bersukan atau bersenam. Sebabnya kalau tengok dekat luar negara, memang banyak sangat kajian dah dilakukan dekat produk yang tekstil yang ada inframerah dengan negatif ion untuk meningkatkan potensi ataupun kita panggil keupayaan atlet tersebut, daripada segi recovery dia ataupun daripada segi performance mereka. So sebab itu, jika banyak kajian dah cuba dijalankan dan juga ada pembuktian di situ, kalau kita orang biasa nak turunkan berat badan, senang je, pakai produk kita, nanti lebih mudah kita ataupun lebih kerap kita melakukan aktiviti exercise ataupun riadah atau berpeluh ini, lebih mudahlah kita nak turunkan berat badan. Sebabnya kalau kita nak turunkan berat badan, 70% ni basically datangnya, ataupun 60% datangnya daripada kita punya pemakanan, dan selebihnya daripada exercise. Sebab kalau exercise tu kita tak mampu nak buat istiqamah hari-hari, dia lambat sikit nak turun berat badan. So macam mana kita nak nak memudahkan ataupun nak pastikan kita ni mudah untuk exercise hari-hari, kita pakai produk weekend. InsyaAllah tak ada rasa alasan cakap sakit kaki, sakit badan lah, itulah ini yang bergasan macam malah nak exercise sakit badan dia tak larat. Bila pakai ni insyaAllah kurang rasa benda tu. Melainkan badan kita ni banyak sangat toksik, mungkin lambat sikit recovery badan kita. Okay. So itu poin yang kelima kalau tak salah, untuk bagi mereka yang siapa yang sesuai atau tidak
siapa yang sesuai untuk pakai kita punya produk V Multiple ini. Yang pertama tadi, Waalaikumsalam kepada yang baru join. Yang pertama tadi, semua orang, especially perempuan nak jadikan hand sock. Yang keduanya, bagi mereka yang selalu atau kerap mengalami masalah edema ataupun masalah bengkak air. Okey. Yang ketiga dia, orang-orang yang ada masalah simpul biawak. Yang apa tu, dia punya salur darah tu tersembul keluar dekat dia orang punya ni, dekat dia orang punya apa nama, dekat peha, dekat bahagian betis. Biasa kat bahagian betis lah, peha tak ada, biasa kat betis. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, bagi mereka yang ada masalah restless leg syndrome. Dan yang kelima tadi, bagi mereka yang ada masalah bagi mereka yang aktif, bagi mereka yang nak bersukan, atau bagi mereka yang ada masalah, especially ada lebihan berat badan. Time PKP ni time PKP ni kita berat badan makin lama makin meningkat. Tak dapat nak dibendung dah. Asyik makan tidur je. Yalah, stres kan, makanlah kan. Dah tak tahu nak apa, makan lagi. Nak berjalan tak boleh, takut. Sebab COVID ni kan, takut. Sudut rumah, makan tidur. Itu je lah boleh buat. Exercise lain dah tak ada nak buat dah. So bila timbang, alamak, naik pula berat. So cara dia, bila dah naik berat badan ni, nanti kan ada masalah edema. So bila ada masalah edema, paling macam mana saya nak kurangkan masalah edema ni. So pakailah produk Weekend untuk turunkan berat badan. Sambil-sambil tu boleh pakai kita punya produk Vitox. Contohlah ini kalau turunkan berat badan sekali. Sebabnya kenapa? Vitox ni boleh membantu insya-Allah untuk melancarkan kita ataupun menjaga kesihatan sistem penghadaman. Bila sistem penghadaman kita mantap, insya-Allah mudah kita nak menghadam apa yang kita makan, dan mengurangkan risiko kita punya makanan-makanan yang kita makan tu terus bertukar menjadi lemak, tak sempat nak dihadam. Okey. So ada persoalan atau pertanyaan? Memang berat dah ni. Kalau dah memang dah berat tu, jangan tunggu lama-lama. Cepat-cepat start diet ni, ataupun cuba ubah pola pemakanan tu. Sebabnya antara punca sebab utama kita ni menjadi lebih berisiko untuk kena penyakit adalah kerana disebabkan oleh kita punya berat badan yang berlebihan. Kita dekat Malaysia ni, kalau nak di Asia Tenggara, kita ni yang nombor 1 ranking kita ni untuk obesity. Tak kisahlah dari segi kanak-kanak ataupun daripada segi dewasa. Hebat kita ni. Kalau kita bola ranking nombor 1, banggalah juga. Ataupun kita punya dapat award pelajar terpandai ke, banggalah juga. Tapi sebabkan penyakit ni, fikir 10 kali nak bangga. So kita sebagai rakyat Malaysia yang mungkin tergolong dalam golongan tersebut, jomlah kita sama-sama berubah. Saya pun bersama-sama nak ubah pola pemakanan. Bukan kita semata-mata nak turunkan berat badan. Bagi saya yang terbaiknya adalah kita bersama-sama untuk cuba jadi lebih sihat. Sarung tipe dekat pada setiap malam kita, memang setiap betul. Ini especially bagi mereka yang kadang-kadang ada masalah macam tadilah, macam restless leg syndrome tu, yang boleh mengganggu waktu tidur. Yang dia tidur tak lena, wajib pakai lima tipe ni untuk tidur. Sekurang-kurangnya dia dapat tidur yang lena sama sekali dengan sok. InsyaAllah mudah dapat tidur lena. Kuranglah risiko untuk dapat penyakit-penyakit yang berpunca disebabkan tidur yang tak mencukupi. Apa penyakit-penyakit yang berkaitan ataupun yang berpunca daripada tidur yang tak mencukupi adalah, yang pertamanya sakit berkaitan dengan kita punya blood pressure lah. Bila tidur tak mencukupi ni, jantung kita pun tak cukup rehat. So bila tak cukup rehat, nanti kan blood pressure kita akan naik. Okay, bila tak cukup tidur juga, nanti kita punya kadar metabolisme badan pun akan jadi drop. Bila kadar metabolisme badan drop, badan kita pun berat badan akan meningkat. Bila berat badan meningkat, ada risiko pula nak kena kencing manis. Satu lagi, tak cukup tidur boleh pula menyebabkan orang tu kena masalah stres, boleh jadi depression ataupun anxiety ataupun keresahan. Bila benda ni berlaku, lagilah masalah lain pula. Boleh pula nanti kan ada risiko, kalau depression terlalu tinggi, ada pula menyebabkan orang bisik-bisikan berbunyi dekat telinga. Bila bisikan-bisikan berbunyi tu bahaya. Tak bunuh diri seorang, dia bunuh satu family. Banyak kes kan sebelum ni berlaku. So that's why kita kena jangan pandang remeh pada
benda-benda atau perkara-perkara yang simple berlaku atau perubahan-perubahan pelik yang berlaku pada diri kita. Okey. Sebabnya perubahan-perubahan yang kecil-kecil inilah jika kita tidak jaga sebaik mungkin, bila dah jadi teruk nanti kan memakan diri sendiri. So sebab itu jika anda rasa apa benda yang sekat ini ada pada diri anda, anda rasa benda ini menyusahkan diri anda, yang pertamanya cubalah jumpa dengan doktor untuk dapatkan nasihat daripada pakar dan ubah gaya hidup kita supaya jadi yang lebih sihat, dan sambil kita pakai produk Weekend. InsyaAllah dia akan membantu. Seperti mana yang anda lihat dekat ruangan komen, ramai yang betul share diorang punya pengalaman. Okay? Apa yang diorang rasa ataupun apa yang diorang dapat setelah menggunakan produk-produk Weekend ini. So bagi saya tidak rugi untuk anda mengamalkannya. Kerana apa? Selain daripada anda mengamalkan, bila anda dah amalkan, anda share pula pada kawan-kawan yang anda rasa ada mengalami penyakit ataupun masalah yang sama, diorang pun berminat. Nanti anda boleh buat duit daripada situ. Dia tak mudah, dia tak susah pun. Anda pakai, anda rasa, anda share apa yang anda rasa, insya-Allah duit akan kembali pada anda. Bagaikan macam anda pakai barang free. Sebab anda boleh buat duit dengan produk MSB. So tak rugi. Kalau anda nak tahu macam mana anda nak buat duit dengan produk MSB ni, anda cari je kepada mereka-mereka yang share saya punya video ini. Anda tanya mereka apa benda sebenarnya produk MSB ni. InsyaAllah mereka akan terangkan sebaik mungkin. Diorang akan menceritakan apa benda sebenarnya dan bagaimana proses yang anda nak lakukan untuk berbisnes bersama MSB. Okay, so saya rasa saya punya sharing ni jelas untuk anda semua, dan saya tengok pun tak ada persoalan atau pertanyaan untuk diutarakan kepada diri saya. So insyaAllah saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi join saya punya kelas pada petang ini. So insyaAllah harapnya saya punya input yang saya berikan ini dapat manfaat pada anda semua. Okay, supaya kita boleh sama-sama menggunakan dan kita boleh share pada kawan-kawan kita di luar sana, supaya orang lain pun, bila kita ada ilmu macam ni, kita lebih memahami situasi seorang itu. Bila kita lebih memahami situasi yang berlaku pada orang itu, orang tu pun lebih yakin dengan kita. So dia lebih mudah untuk yakin nak cuba kita punya produk. So sebab tu saya punya produk ini saya punya pencerahan ataupun saya punya sharing ni kadang-kadang menggunakan ayat-ayat yang susah sikit nak difahami ataupun kadang-kadang pelik-pelik sikit. Tapi tak apa, kalau tak faham, tanya je dekat ruangan komen, insyaAllah saya akan cuba jawab. Sebabnya insyaAllah benda ni akan membantu kalian. Okay, so benda yang baik tu semua insyaAllah datang daripada Allah SWT, dan benda yang kurang elok tu semua datang daripada diri saya atas kelemahan saya sendiri. Okay, saya mengucapkan semoga dipermudahkan bagi mereka yang sedang berpuasa. Semoga ibadah anda dipermudahkan dan diterima oleh Allah SWT. Dan kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dan gunakanlah peluang yang ada ni untuk bersama-sama menambah saham dunia dan juga saham akhirat. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih sangat banyak.